Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita mengikuti pengajian kita secara online lah. Oleh kerana masih lagi kita berada dalam situasi PKPB, mudah-mudahan dipercepatkanlah, ditamatkan PKPB. Mudah-mudahan dapat kita berkumpul semula di surau kita untuk kita menjalani ibadah solat kita dan juga berkuliah secara talaqi lah. Jadi sementara itu kita teruskan kuliah kita ni secara online insya-Allah. Dan malam ni kitab akidah insya-Allah. Kitab Kifayatul Awam. Kitab terjemahan Kifayatul Awam yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 38. Jadi saya dah snap kitab, hantar kepada ni Haji Nazli, dia send kat grup kot. Tajuk kita malam ni tentang ilahiyat. Ini tentang ketuhanan. Mana kita baru masuk lah, baru masuk bab ketuhanan. Sebelum ni kita bahas tentang mukadimah hukum akal, permasalahan iman, permasalahan muqallid dan sebagainya lah. Jadi di sini bermulanya akidah kita lah, yang membahas tentang ketuhanan. Di dalam mazhab Asy'ariyah, perbahasan tentang akidah ini dibahagikan kepada 3 bahagian lah. Bahagian pertama, bahagian ketuhanan, iaitu beriman kepada Allah di dalam rukun iman itu, dan juga dimasukkan juga nanti perbahasan beriman kepada qada dan qadar dalam perbahasan ilahiyat juga sebenarnya. Kemudian nanti bahagian kedua ada pembahasan tentang nubuat ataupun kenabian, kerasulan. Itu nanti membahaskan rukun iman, beriman kepada rasul dan beriman kepada kitab, dimasukkan dalam pembahasan nubuah ataupun kenabian atau kerasulan. Yang ketiga nanti bab sam'iyat. Bab sam'iyat maksudnya bab yang membahaskan tentang perkara-perkara yang gaib, yang dalilnya adalah dalil sam'i. Dipanggil sam'iyat kerana dalilnya sam'i. Sam'i maksudnya naqli, iaitu yang dinukilkan daripada Al-Quran dan hadis. Maksudnya di sini tidak ada ruang bagi akal untuk campur tangan lah. Akal hanya sekadar mengatakan perkara tersebut harus saja. So di dalam ilahiyat dan nubuah menggunakan kedua-dua dalil lah, akal dan nakal. Jadi rukun iman itu
dibahagikan kepada 3 bahagian, dibahaskan di situ 2. Adapun mukadimahnya sebelum ni seperti bahasan tentang hukum akal, tentang apa itu iman, beza iman dan Islam, tentang muqallid, wajib ke nazar, wajib ke muqallid mengetahui dalil, itu mukaddimah lah kita kata. Umurul ammah atau mukaddimah, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ataupun mukaddimah dia. Di sini masuk kepada bab ketuhanan. So kita dah belajar beberapa kitab sebenarnya, dah khatam pun. Maksudnya yang wajib bagi kita tu sudah selesai lah. Dah bertahun-tahun, 7-8 tahun dah kita mengaji. Jadi ini seterusnya kita mendalami lagi perbahasan. Perbahasan agak rumit sebenarnya, tapi berdasarkan asas-asas yang telah diberikan sebelum ni, insya-Allah yang masih ingat tu akan faham. Kalau tak dapat nak memahami sebahagian pun tak ada masalah lah. Yang penting yang wajib itu yang kita fahami dan kita i'tiqadkan. Sifat pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pengertian wujud menurut selain Asy'ari, selain Imam Asy'ari. Dia bagi beberapa tajuk dulu lah. Al-awwal min as-sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Yang pertama daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud wajib di sini wajib akli, maksudnya yang mesti ada pada Allah Ta'ala, yang mana akal kita tidak boleh menerima kalau Allah Ta'ala itu tidak ada sifat tersebut, iaitu al-wujud. Wajib Allah tu wujud, maksudnya akal kita tidak boleh menerima bahawa Allah itu tidak wujud ataupun Tuhan tidak wujud, itu mustahil. Wajib secara akal Tuhan itu wujud. Wakhtulifa fi ma'nahu. Ulama khilaf pada makna wujud. Maknanya Allah Ta'ala sifat yang pertama sekali lah kita sebut sifat. Kita sebut sifat yang pertama iaitu wujud. Kemudian apa itu wujud? Apa makna wujud? Ini tak wajib lah, tak wajib diketahui. Kalau kita wujud, kita ada kan? Maknanya kita terjemah, kita dah faham. Kita dah faham wujud tu ada, maka tak perlu lagi dibahas. Maksudnya kita faham ada, dia wujud, dia ada, selesai. Tetapi di sini para ulama membahaskan wujud itu dari sudut lain. Wujud itu dari sudut lain. Ini namanya ilmu lah, ini mendalami. Kalau sekadar wujud, semua orang faham wujud. Kau ada duit, tak ada duit, maksudnya ada kan. Kau ada duit ke tak ada duit, kau malam ni ada ke tak ada, macam-macam. Jadi secara basicnya semua orang faham apa itu wujud, apa itu ada. Tapi di sini ulama mutakallimin, ulama kalam, ulama akidah membahaskan wujud itu dari sudut lain. Dari sudut lain. Ini tak wajib. Ini tak wajib, tapi satu pengetahuan lah. Satu pengetahuan yang sangat berguna, sangat penting. Faqala ghairul imam al-Asy'ari wa man tabi'ahu. Maka berkata selain Imam Asy'ari dan ulama yang mengikuti pendapatnya. Ini beritahu selain Imam Asy'ari. Mazhab ni kan mazhab Asy'ariyah. Imam Asy'ari yang mengasaskan mazhab ini, sifat 20 ni. Jadi di sini diterangkan dulu pendapat ulama selain Imam Asy'ari. Ulama Asy'ariyah juga, tapi mereka khilaf di dalam memberi makna wujud. Dalam bab ni bukanlah kita kata khilaf dalam akidah, ini khilaf dalam makna wujud. Bukan, dia tak ada kaitan dengan akidah. Allah wujud, itu sepakatlah. Ini makna wujud tu apa? Itu khilaf. So berkata selain Imam Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikut pendapat tersebut, al-wujudu hiyal hal al-wajibah lizzat ma damatiz zat
madamatiz zat. Wa hadhihi al-hal la tu'allalu bi'illatin. Wujud itu ialah suatu keadaan yang wajib bagi zat selagi mana zat itu berterusan. Dan keadaan ini tidak disebabkan oleh sebarang sebab yang lain. Ringkasnya dia mengata wujud itu keadaan. Wujud itu suatu keadaan bagi zat. Selagi zat itu ada, kita kata dia wujud. Selagi zat itu ada, kita kata dia wujud. Maknanya selagi dia ada, sampai bila-bila dia ada, kita kata dia wujud. Bila dia tak ada, kita kata dia tak wujud. So wujud itu keadaan bagi zat itu. Pendapat ini pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqilani, diikuti oleh Imam Haramain. Dua ulama Asy'ariyah yang kuat lah, yang mutaqaddimin, yang awal-awal lah. Imam Abu Bakar Al-Baqilani meninggal 403-404 Hijriah, tak silap saya. Imam Haramain meninggal 478 Hijriah. Seorang awal kurun yang kelima, seorang akhir kurun yang kelima. Imam Abu Bakar Al-Baqilani dengan Imam Haramain ini antara ulama besar Asy'ariyah. Tapi mereka ada pendapat lain dalam masalah ni. Imam Asy'ari, pendapat nanti akan disebutlah pendapat Imam Asy'ari nanti, insya-Allah. Imam Abu Bakar Baqilani dengan Imam Haramain mengatakan wujud itu ialah hal ataupun keadaan bagi zat. Selagi mana zat itu ada, selagi itulah kita kata keadaannya wujud. Itu makna wujud bagi Imam Abu Bakar Baqilani dan Imam Haramain, dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat tersebutlah daripada kalangan mutaakhirin. Imam Sanusi pun dalam kitab dia disebut dua-dua. Dia sebutlah, ulama mutaakhirin ni kebanyakannya menyebutkan kedua-duanya sekali. Maksudnya pendapat yang mengatakan wujud itu hal, atau pendapat yang mengatakan wujud itu bukan hal. Habis tu kalau dia bukan hal, dia apa? Dia apa? Nanti saya akan buat kesimpulan. Ini agak rumit sebenarnya. Bukan saja orang awam, orang pelajar saya pun pening. Setengah ustaz pun pening kalau tak betul-betul teliti. Tapi ini tak wajib lah, tak wajib. Okay. Kemudian dia disebut lagi wa hadhil halatu 'alalu bi'illatin. Keadaan ini tidak disebabkan oleh suatu sebab. Bermakna kita faham ini ada juga hal yang disebabkan oleh suatu sebab. Ada hal yang disebabkan oleh suatu sebab. Keadaan, kita biasa gunakan keadaan. Keadaan sekarang macam mana? Keadaan sekarang kita di PKPB. Apa sebab dia? Sebab coronavirus. So keadaan jadi apa? Apa keadaan dia? Kita tak boleh pergi, tak boleh buat kuliah di surau. Keadaan sekarang ni kita kena keadaan, kita kata keadaan berhati-hati, keadaan darurat. So, sebab apa? Sebab ada kuman yang merebak COVID-19. So ada sebab. Keadaan itu muncul sebab. Tapi wujud ini dia bukanlah suatu keadaan bagi zat kerana ada suatu sebab. Dia hanya kerana bila zat itu ada, dia wujud lah. Dia tak ada sebab yang lain. Nanti ada satu lagi kategori hal ataupun keadaan yang ni dia ni bersebab. Dia bersebab. Nanti satu-satu akan diterangkan, insya-Allah. So menurut satu pendapat, Imam Abu Bakar Baqilani dan Imam Haramain mengatakan wujud itu ialah hal bagi zat selagi mana zat itu ada. Dan dia tak ada sebab lain. Dia hanya sebab zat itu ada je, kita kata dia wujud. Okay. Pengertian hal nafsiyah. Wa ma'na kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tushahada walam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Dan makna dari keadaan wujud itu sebagai hal adalah bahawa wujud itu tidak naik ke darjat mawjud yang diadakan
sehingga dia dapat disaksikan dan tidak menurun ke darjat ma'dum, ditiadakan, sehingga dia tidak ada sama sekali, melainkan dia ada di tengah-tengah antara maujud dan ma'dum. Okey. Saya baca itu terjemah bagi matan bahasa Arab kitab Kifayatul Awam lah. Saya baca keterangan di sikit. Dia ada keterangan di situ. Perlu diketahui bahawa segala sesuatu itu ada 4 bahagian. Yang pertama maujud, kemudian yang kedua ma'dum, yang ketiga hal, dan yang keempat amrun i'tibari. Maujud adalah sesuatu yang sah. Ini dia tulis syah kan. Kalau kita sah lah, maknanya sah. Maujud itu adalah sesuatu yang sah ataupun yang benar. Sah maksudnya benar, ataupun boleh. Kalau ikutkan ayat di sini, maujud itu adalah sesuatu yang sah ataupun yang boleh melihatnya, boleh dilihat lah. Dan dia adalah yang paling tinggi darjatnya. Ma'dum adalah sesuatu yang tidak ada ketetapan baginya dan dia adalah yang paling rendah darjatnya. Lawan bagi maujud. Hal adalah sesuatu yang ada di tengah-tengah antara maujud dan ma'dum, dan dia lebih rendah darjatnya daripada maujud dan lebih tinggi daripada ma'dum dan juga amrun i'tibari. Hal antara maujud dan ma'dum, dia rendah bawah pada maujud tapi lebih tinggi daripada ma'dum dan amrun i'tibari. Amrun i'tibari ini perkara yang berdasarkan pandangan. Ada 2 macam, ikhtira'i dan intiza'i. Ikhtira'i adalah sesuatu yang tidak mempunyai kepastian pada dirinya, melainkan dia itu diperkira-kirakan sahaja oleh orang dan diada-adakan. Saya tambah sikitlah dia punya perkataan tu supaya lebih mudah dipahami. Seperti bakhilnya orang yang mulia dan mulianya orang yang bakhil. Intiza'i adalah sesuatu yang mempunyai kepastian pada dirinya, seperti mulianya orang yang mulia dan bakhilnya orang yang bakhil. Okey. Ini saja penting untuk diketahui. Kita biasa guna benda ni. Kita pakai dalam kehidupan seharian. Cuma istilah tu je kita tak tahu. Kita tak pakai, kita jangan pakai. Orang belajar dia pakai. Dalam akidah saja dipakai benda ni, tapi dalam ilmu lain pun biasanya kalau ulama tu dia ikut kaedah ni, dia pakai jugalah. Walaupun dalam tafsir ke, dalam hadis ke, dalam fiqah ke, dalam usul ke, kalau yang ikut ini dia akan pakailah. Okay, maujud dengan ma'dum ni semua orang tahu. Maujud tu benda yang ada, ma'dum tu benda yang tiada. Hal dengan amrun i'tibari ni dia di tengah-tengah. Nak kata ada pun tidak, nak kata tiada pun tidak. Nak kata ada pun tidak, nak kata tiada pun tidak. Jadi dia antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Maknanya di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Contohlah. Contoh, banyak kali saya beritahu kan dalam sebelum ni bagi contoh. Contohnya buku lah. Buku maknanya kalau bila kita tengok buku tu, contohnya kita tengok pada buku kan, dia ada warna kan. Ada warna yang wujud pada buku itu. Contoh tu buku tu warna biru. Buku tu warna biru. So kita kata warna itu wujud. Buku tu memang wujud jelas lah. Kemudian kita kata warna biru itu wujud pada buku itu. Kemudian kalau ada warna-warna yang lain lah, warna biru ke atau warna hijau ke, apa saja yang wujud pada buku itu, kita kata warna itu wujud lah. Bila kita buka dalam, ada warna putih. Kertasnya warna putih biasanya lah. Dan ada tulisan warna hitam biasanya. So kita kata warna biru, warna putih, warna hitam wujud pada buku itu. Dan warna yang tidak ada, kita kata tak ada.
Contohnya tak ada warna merah kan, tak ada. Kita warna merah tidak ada pada buku itu. Pada buku tu So kita kata yang warna yang wujud itu kita panggil maujud. Kemudian warna yang tidak ada tu kita panggil ma'dum. Kita panggil benda yang ma'dum. Itu jelas, itu semua orang tahulah, itu mudah. Kemudian dia ada lagi satu tengah-tengah. Tengah-tengah di antara maujud dan ma'dum, antara ada dan tiada. Iaitu contohnya saya kata buku ini mahal. Ingat lagi kan contoh yang saya bagi sebelum ni, sama je, bagi mudah. Buku ini mahal kita kata, ataupun murah pun tak ada masalah lah. Yang penting kita ambil satu sifat dia, kita kata buku ini mahal. Bila kita kata buku ini mahal, jadi adakah mahal itu dia wujud ke atau ma'dum? Maksudnya maujud ke ma'dum? Sifat yang wujud ke sifat yang adam? So kita kata buku ni mahal. Buku ni mahal. Kita nisbahkan mahal itu kepada buku itu kan. So wujud ke mahal itu? Bila kita tengok buku tu, nampak tak mahal dia? Tak nampak. Mahal dia tak nampak. Macam mana kita tahu buku tu mahal? Masa kita beli tu kita bayar. Buku kecil je, tapi bayar sampai 100. Contohlah, buku kecil je, kalau ikutkan standard ini RM10 je kot, kan? RM10. Tapi beli RM100. Ush, mahalnya. So kita kata dia mahal. So mahal tu wujud ke? Kalau kita terbelik-belik kat mana, mahal tu kat mana? Mana ada, tak nampak pun. Mahal tu kita tak nampak ada pada buku tu, tak ada. Kenapa kita kata dia mahal? Masa kita beli, kita bayar RM100 tu, kita kata dia mahal ni. Aku beli ni mahal. So kita kata dia mahal. Ini contoh. So mahal itu wujud tak wujud? Kita kata tak wujud, tak nampak. Sebab dia kata tadi kan, wujud itu sah untuk dilihat. Benda yang wujud itu boleh dilihat, boleh didengar. So kita nak lihat, nak tengok pun tak nampak mana mahal dia. Nak dengar pun, buku kau mahal ke? Buku tu tak boleh bercakap kan? Jadi kita kata mahal itu tidak wujud, tetapi dia juga tidak adam. Tak boleh. Pasal apa? Kalau dia adam, maksudnya kenapa kita kata dia mahal? Kalau adam tak mahal lah. Mahal tu tak ada. Kalau kita kata mahal itu ma'dum, tiada, maknanya tak mahal. Tapi kita kata dia mahal. Wujud pun tidak, adam pun tidak, maujud pun tidak, ma'dum pun tidak. So dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Jadi sama ada mahal itu kita kata keadaan buku ini mahal, ataupun kita kata amrun i'tibari, buku itu mahal. I'tibar bagi buku ini mahal. Okey. Faham Harap-harap faham lah dia. Contoh manusia lah. Manusia, okey lah, contoh kita tengok satu orang, ustaz misalnya, ataupun kita katalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim. Tapi Imam Syafi'i dah meninggal, dah wafat, susah lah kalau kita panggil lah satu contoh. Kita kata ustaz apa? Ustaz yang hidup lagi lah. Kata dia alim. Contohlah Ustaz A kita panggil. Ustaz A tu alim. Ustaz A tu alim. So Ustaz A tu kita kata dia alim. So dia ni alim itu wujud ke pada ustaz itu? Bila kita kata dia alim, mestilah ada kaitan dengan ustaz tu. Tapi kita tengok ustaz tu kan atas bawah, mana alim ni kat mana? Tak ada. Dekat jasad, dekat badan ustaz tu tak ada alim. Yang ada apa? Kepala, badan, tangan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut, rambut. Adalah. Betul. Tapi alimnya ada. Alimnya tak ada. So kenapa kita panggil dia alim? So ada sebab yang menyebabkan kita panggil dia alim. Jadi alim itu boleh kita kata dia itu hal keadaan. Boleh. Kalau dia wujud, ustaz tu pergi mana-mana satu dunia, semua orang tahu dia alim. Pasal apa? Pasal alim tu nampak wujud pada badan dia.
Masalahnya alim tu tak wujud, tak nampak pada badan dia. Orang yang tahu je, kenal dia ni ustaz, panggil, oh ni alim ni. Kalau dia pergi tempat lain, orang panggil pakcik je. Orang panggil pakcik. Pakcik nak beli apa? Weh, saya ni alim lah, saya ustaz tau. Orang nak panggil saya alim. Orang tak nampak, orang mana tahu benda tu tak wujud. Tapi tak makdum. Dia tak mawujud dan tak makdum. Tidak wujud dan tidak adam. So dia panggil hal ataupun keadaan. Bagi ustaz itu dia alim. Itu yang dia nak terangkan lah. Dia nak terangkan apa itu hal. So apa bezanya hal dengan amrun i'tibari? Satu isu lagi. Jadi isu. Okey, mawujud dengan makdum selesai lah. Semua orang tahu benda yang mawujud. Semua orang tahu benda yang makdum. Sebelum tu saya nak bagi satu perkara lagi. Saya kadang-kadang sebut mawujud, kadang-kadang sebut wujud. Kadang-kadang saya sebut makdum, kadang-kadang saya sebut adam. Apa beza dia? Ke sama je? Ini satu lagi tambahan supaya tak keliru. Bila saya kata wujud, maknanya itu hanya melihat kepada sifat saja. Atau saya kata adam pun melihat kepada sifat saja. Tapi kalau saya kata mawujud, ataupun kitab lah tulis itu mawujud, maknanya itu sifat bersama zat dia. Mawujud itu sifat bersama zat dia, iaitu kita kata mawujud itu zat bersama sifat wujudnya. Maksudnya zat campur wujud jadi mawujud. Zat campur sifat wujud jadi mawujud. Sama juga adam, kita kiaskan kepada makdum sama. Zat campur adam jadi makdum. Tapi sebenarnya tak adalah benda tu namanya makdum. Mana ada zat tu dah namanya makdum. Tak ada. Ni nak kias je, nak bagi faham. Maknanya kalau mawujud itu zat bersama sifat wujudnya dipanggil mawujud. Kalau makdum, zat bersama sifat adamnya dipanggil makdum. Walaupun dia tak ada lah, ni kita panggil saja. Makdum mana ada. Kalau makdum tak ada, nak mana boleh ada zat. Tapi ni nak bagi faham je. Ataupun dalam istilah nahu belajar kan, sifat dengan mausuf. Sifat dengan mausuf belajar kan. Dalam nahu, sifat dengan mausuf. Mausuf tu yang disifati lah. Sifat-sifat, mausuf ni yang disifati ataupun zat dia, sama je. So kalau saya sebut mawujud, maksudnya itu bermakna sifat bersama mausufnya, sifat bersama zatnya. Kalau sebut makdum, maknanya sifat bersama mausufnya, bersama zatnya. Tapi kalau kalau sebut wujud saja, hanya sebut sifat tanpa mausuf. Kalau sebut adam saja, hanya sifat tanpa mausuf, tanpa zat. Jadi kita ada mawujud, kita ada makdum. Mawujud semua orang tahu benda yang ada, makdum benda yang tiada. Di tengah-tengah kita tahu ada hal, ada amrun i'tibari. Dia tak sampai tahap wujud, dia tak sampai tahap makdum. Dia tengah-tengah. Maksud tak sampai tahap wujud, kita tak nampak. Maksud tak sampai tahap makdum, benda tu kita sebut. Kita apa? Kita sebutkan benda tu. Kan? Dia tu alim, kita sebut. Jadi kalau tak ada, kita tak sebut lah. Kan? Kita sebut dia alim, mana tak nampak pun. Benda kata bukan yang benda yang mawujud, nak boleh yang boleh tengok. So dia adalah hal ataupun amrun i'tibari sahaja. So apa beza hal dengan amrun i'tibari ni? Okey, ada setengah ulama mengatakan bahawa hal lain, amrun i'tibari lain. Apa bezanya? Bezanya hal itu ada pada zat. Bukan ada pada zat. Susah saya nak terangkan, nanti orang confuse. Hal itu dia qaim bizat. Maksudnya dia sebenarnya ada pada zat tu. Dia ada sebenarnya pada zat. Cuma kita tak nampak. Kita tak nampak. Alim itu ada pada ustaz tu, kita tak nampak. Kita tak nampak. Tapi ada sebenarnya. Setengah ulama kata tak ada. Bila yang kata tak ada pada zat dia, bermakna itu panggil amrun i'tibari saja. Itu bezanya antara hal dan amrun i'tibari. Okey, hal ini ada pada zat tapi tak nampak, tak ada tengok. Amrun i'tibari tak ada pun pada zat, cuma kita nisbahkan saja. Itu bezanya. Sekali lagi ya. Hal itu sebenarnya menurut ulama yang kata ni lah, ini ada pada zat tu sebenarnya hal tu, tapi kita tak nampak. Ulama kata tak, dia amrun i'tibari. Maksudnya dia tak ada pada zat tu, hanya kita saja yang sebut saja, kita yang menisbahkan kepada benda tu.
atau orang tu. Jadi sebenarnya pendapat yang mengatakan wujud ini hal ini pendapat yang lemah lah, pendapat yang dhaif dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita bahas bab Allah Taala sebenarnya ni. Jadi wujud ini merupakan hal bagi zat Allah Taala, itu pendapat yang lemah. Walaupun pendapat ini dipegang oleh ulama besar Asy'ariyah, Imam Abu Bakar Baqillani, Imam Haramain besar, tapi pendapat tersebut lemah. Sebab apa? Jumhur mengatakan bahawa pendapat yang kuat tidak ada hal. Tidak ada hal, maksudnya tidak ada benda yang wujud pada zat yang dinamakannya hal, tidak ada. Yang ada hanya sifat yang wujudi saja. Pendapat yang kuat, yang muktamad mengatakan hal itu pendapat yang dhaif. Tidak wujud hal pada zat Allah Ta'ala. Maka wujud itu, okay, sekarang ni wujud bukan hal lah. Tapi wujud tu apa? Maka menurut sebahagian pendapat, wujud itu adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sebab apa? Panjang pembahasan, kalau saya nak drag nanti kan ada yang tak semakin pening nanti. Okay, katakanlah kita kata wujud itu adalah sesuatu yang wujud. Ada dua je. Wujud itu sendiri dia wujud ke tak wujud? Allah kan wujud, kita pun wujud, semua benda keliling kita wujud. Okey, nak tanya, wujud itu dia wujud ke tak wujud? Ulama bahas wujud itu dia wujud ke tidak wujud. Sebab kan dia sifat. Dia sifat. Saya bagi contoh yang lain supaya bagi faham. Allah ada sifat kudrah. Allah ada sifat kudrah, betul? Kudrah Allah tu wujud ke tak? Kudrah Allah tu wujud ke tak? Kita kata wujud. Kita kata sifat kudrah Allah tu wujud. Wujud pada zat dia. Sifat kudrah tu wujud pada zat Allah. Okey, kita pun kata Allah bersifat kudrah. Kudrah itu wujud pada zat Allah Ta'ala. Okey, Allah bersifat wujud. Wujud itu wujud kepada zat Allah Ta'ala. Itu dia punya kias dia lah. Jadi ulama kata, kalaulah kita kata wujud itu wujud, nanti wujud yang wujud itu wujud ke tak? Kalau kita kata wujud itu sendiri adalah wujud yang qaim pada zat Allah Ta'ala, so wujud itu wujud ke tidak? Wujud yang wujud tu wujud ke tidak? Wujud yang wujud tu wujud ke tidak? Akhirnya dia dipanggil tasalsul, ataupun satu rantaian yang tidak ada penghujungnya, infinity. Dia panggil apa? Infinity. So kita tak boleh kata wujud itu wujud. Kalau kita kata wujud itu Adam, itu lagilah. Wujud itu Adam, dah wujud tapi Adam, macam mana tu? Ada tapi tak ada. Itu kan berlawanan. Ada pun kalau dah wujud, mana boleh tak ada? Dan namanya wujud. Ini kalau saya bahas lagi makin dalam, makin pening nanti. So ulama kata, okey, wujud itu amrun i'tibari. Dia wujud pun tidak, Adam pun tidak, dia amrun i'tibari. Kita iktibarkan, kita kata zat Allah Ta'ala itu wujud. Macam kita lah, kita kan wujud. Saya wujud. Wujudnya mana? Wujudnya mana? Wujudnya mana? Wujud tak nampak. Selagi saya ada, panggil lah wujud. Jadi wujud itu tak macam, contohnya saya contoh sifat, saya kulit coklat, hitam manis lah. Hitam manis ke hitam ke coklat ke tak kira lah. Itu nampak bila kita kata sifat dia. Oh, dia tu kulit tu hitam atau coklat, hitam manis ke apa sajalah. Benda tu nampak. Kita tahu. Kita tahu janggut dia dah beruban putih. Kita tahu, nampak betul ada janggut dah beruban putih. Perut boncit, nampak perut boncit. Tapi kalau wujud mana? Tunjuklah wujud kat mana? Tunjuklah wujud kat mana? Ini badan. Ini badan, jasad. So wujud itu bukanlah benda yang wujud. Tetapi wujud pun bukan benda yang adam. So wujud itu amrun i'tibari. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua lah.
pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama kata wujud tadi hal. So kita kata, ulama kata hal, pendapat yang mengatakan wujud itu hal, itu pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Yang kedua, pendapat yang ulama mengatakan wujud itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Dan ini sebenarnya pendapat yang rajih lah. Ada satu lagi pendapat Imam Asy'ari punya pendapat. Nanti kita baca. Okey, sebelum tu nanti dia ada beritahu amrun i'tibari itu ada dua. Satu amrun i'tibari yang ikhtira'i, yang kedua amrun i'tibari yang intiza'i. Yang apa pula ni? Kan ada tu tulis sekarang tak faham lagi. Okey, saya terangkan. Dia bagi contohlah bakhilnya orang yang mulia dan mulianya orang yang bakhil. Kemudian itu yang maknanya ikhtira'i. Yang intiza'i dia kata iaitu mulianya orang yang mulia, bakhilnya orang yang bakhil. Okay, apa maksud amrun i'tibari, ikhtira'i dan juga intiza'i? Senang je. Amrun i'tibari yang ikhtira'i ni, benda tu tak wujud pun sebenarnya, dalam pemikiran manusia sahaja. Contoh yang paling tepat lah, orang yang bukan agama Islam, dia menganggap wujudnya Tuhan sekian, Tuhan sekian, Tuhan sekian. Dia menganggap berhala itu Tuhan. Ada yang Kristian menganggap Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Macam-macam lah. Itu dia panggil amrun i'tibari ikhtira'i. Benda yang dibuat-buat saja, hanya ada dalam pemikiran manusia sahaja. Padahal realitinya benda itu tak ada pun, tidak benar. Realitinya benda itu tidak benar. Tidak ada sumbernya untuk kita benarkan perkara itu, tak ada. Perkara itu tak ada. Tapi kalau amrun i'tibari intiza'i, itu benda tu memang di luar tu ada dia punya perkara yang boleh kita nisbahkan. Dia tak wujud lah, dia tak sampai tahap mawujud tapi tak makdum. Tapi kita boleh nisbahkan. Macam mana kita boleh nisbahkan perkara itulah. Contohnya kita kata buku tu mahal kan, mahal. Kenapa kita kata buku tu mahal? Sebab ada nisbah dia. Masa kita beli tu bayar harga 100. So kita kata mahal. So benda tu amrun i'tibari yang intiza'i dia panggil. Maknanya benda yang tu nisbahnya ada di luar. Amrun i'tibari ni di akal saja. Amrun i'tibari di akal manusia. Cuma dia ada dua jenis. Satu yang dipanggil ikhtira'i, iaitu yang tak ada nisbah di luar. Khayalan dia saja. Ada dia di dalam, tapi sebenarnya bukan di akal tu, di otak dia saja. Tak ada pun kat luar tu sebenarnya benda tu, apa yang dikhayalkan di luar tu tak wujud. Contohlah sekutu bagi Allah kan. Dia kata tu Tuhan, ni Tuhan. Bukan, tak ada, dalam otak dia saja kata tu Tuhan. Bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Yang berhala bukan Tuhan, tapi dia anggap Tuhan. Dalam bola otak dia lah kata tu Tuhan. Itu dipanggil amrun i'tibari ikhtira'i. Kalau amrun i'tibari intiza'i, benda tu ada nisbah di luarnya. Dia tak wujud, tapi ada nisbah. Nisbah tu betul. Nisbah tu benar di luar itu. Contoh tu lah, buku tu mahal. Contoh PKPB. PKPB tu apa? PKPB tu kan hanya satu sistem kawalan pergerakan saja kan. Dia bukan benda. Dia bukan benda. PKPB kita kata amrun i'tibari intiza'i. The matter of statement lah, setengah orang kata. The matter of statement saja. Benda tu ada, memang tu, memang realitinya berlaku. PKPB, tapi PKPB tu bukan boleh kita pegang, kita mau ni PKPB, mana PKPB, ni PKPB. PKPB tu bukan bukan benda kita boleh pegang ke apa, dia hanya iktibar saja. Benda tu berlaku lah kan. Benda tu berlaku. Itu dipanggil amrun i'tibari intiza'i. So kesimpulannya, amrun i'tibari ni ada di akal manusia. Tapi kalau dia ada nisbah dengan benda yang di luar, benda tu benar, ada benda kat luar tu nisbah dia pada realiti, dipanggil amrun i'tibari intiza'i. Tapi kalau nisbah dia tak ada kat luar, hanya khayalan semata-mata, tak ada pun dia pada realiti, benda tu tak wujud pun, maka dipanggil ikhtira'i. Amrun i'tibari ikhtira'i. So ini dua benda lah kita belajar. Apa itu hal, apa itu amrun i'tibari. Boleh? Ini penting di dalam
penting, bukan wajib lah, cuma penting untuk kita memahami jenis-jenis sifat Allah. Ini saya bagi kegunaannya. Orang kata, apa guna belajar benda ni Ustaz? Apa kaitannya dengan sifat 20? Betul? Kita sifat 20 ni kan kita ada 4. Satu sifat nafsiyah, satu sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Betul? Dah belajar dah sebelum ni. Sifat nafsiyah satu saja, wujud. Kemudian sifat salbiyah 5, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani 7, qudrah, iradah, ilmu hayah, sama' basar, kalam. Yang keempat sifat ma'nawiyah dia panggil, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. So ada 20 sifat, 4 kategori lah. 4 kategori. Nanti 4 kategori ni ini yang dia kata ada sifat Allah yang wujudi, ada sifat Allah yang amrun i'tibari. Dan ada pendapat lain yang mengatakan ada sifat yang dipanggil hal. Sifat ma'ani sifat ma'ani Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam itu ulama sepakat dia sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi, yang wujud pada zat Allah Ta'ala. Sifat salbiyah dia adami. Sifat salbiyah dia adami. Bukan adami, madlul dia adami. Madlul dia adami, makna dia adami. Itu sepakat. Ada khilaf juga, ada yang kata dia amrun i'tibari, bukan adami. Tapi yang kuatnya madlulnya adami, tak ada. Tapi hanya ada i'tibar saja. Kemudian sifat nafsiyah dengan sifat ma'nawiyah ni khilaf. Sifat nafsiyah wujud dengan sifat ma'nawiyah kaunuhu itu ada khilaf di sini. Sebahagian kata hal, sebahagian kata amrun i'tibari. So yang rajahnya amrun i'tibari. Yang qaul mengatakan hal, sifat nafsiyah itu hal, iaitu wujud, ataupun sifat ma'nawiyah kaunuhu qadiran, kaunuhu sampailah, kaunuhu mutakalliman itu yang mengatakan hal, qaul dhaif. Yang rajahnya, yang kuatnya amrun i'tibari. Itu sebenarnya yang nak disampaikan. Maksudnya bila kita melihat Allah besok di syurga, kita akan melihat Allah berserta dengan sifat ma'ani. Kita takkan nampak sifat salbiyah dia, nafsiyah dia dan sifat ma'nawiyah dia. Itu kaitannya dengan pembahasan sifat. Sebab itu perlu kita tahu tentang sifat mana yang wujudi, mana yang adami, mana yang i'tibari, ataupun mana yang hal lah. Kalau yang berpendapat kata hal lah, tapi hal tu adalah pendapat yang lemah. Boleh? Mudah-mudahan ni agak berat sikit lah. Makin lama makin berat lah. Sambung lagi boleh? Fawujudu Zaidin masalan halun wajibatun li zatihi ay la tanfaku anha. Wa makna qawlihim la tu'allalu bi'illatin annaha lam tansha' an syai'in bi khilafi qawni Zaidin qadiran. Masalan fa innahu nasha'a an qudratihi. Maka wujud si Zaid umpamanya, contohnya lah, wujudnya Zaid contohnya adalah suatu hal yang wajib bagi zatnya, dalam erti tidak terlepas hal ataupun keadaan itu dari zat tersebut. Dan makna perkataan mereka dengan la tu'allilu atau tu'allalu sebenarnya, la tu'allalu bi'illatin. Dia kat atas tu dia tu'allalu, bawah tu dia tu'allilu. Yang betul tu tu'allalu. Tidak disebabkan oleh satu sebab. Adalah bahawa hal itu tidak timbul dari sesuatu selain zat. Berbeza dengan keadaan si Zaid berkuasa umpamanya, maka sesungguhnya keadaan seperti itu adalah timbul dari kekuasaannya. Okay, saya mudahkan. Zaid wujud. Yang pertama Zaid wujud. Yang kedua Zaid alim. Di sini dia kata qadir, saya tukarlah alim, senang. Dia kata qadir, kudrah, saya tukar alim, sama je.
Zaid wujud satu, Zaid alim satu. Okay, Zaid wujud itu bukan ada sebab kita kata Zaid itu wujud, tidak ada sebab, melainkan adanya Zaid itulah kita kata dia wujud. Selagi Zaid tu ada, kita kata dia wujud, tak ada sebab lain. Tak disebabkan apa sebab-sebab yang lain. Sebabnya apa? Sebab Zaid tu ada, kita panggil dia wujud. Okay, yang kedua, Zaid alim. Kenapa kita panggil Zaid alim? Kerana ada sebab. Apa sebab dia? Dia ada ilmu. Zaid, kenapa kita panggil dia alim? Kerana dia ada ilmu. Ilmu tu dia menjadi sebab kita panggil Zaid alim. Itu maksudnya disebabkan oleh suatu sebab. Satu lagi, tidak disebabkan oleh suatu sebab. So yang pertama, Zaid wujud tidak disebabkan oleh suatu sebab. Sebabnya hanya zat Zaid, itu saja. Yang kedua, disebabkan oleh suatu sebab. Dalam bahasa Arab itulah mu'allalatun bi'illatin. Jadi contohnya Zaid alim. Kenapa kita kata dia alim? Sebab ada sebab. Apa dia? Sebab ada ilmu. Zaid ada ilmu, kita panggil dia alim. Itu je dia nak terangkan. Apa maksud la tu'allalu bi'illatin tu? Fakaunu Zaidan qadiran masalan wa wujuduhu halani qa'imani bizatihi ghairu mahsusaini bihasatin minal hawas al-khamsi illa anna al-awwala lahu 'illatun yansha'u 'anha wa hiya al-qudratu wa tsani la 'illata lahu. Maka keadaan si Zaid itu berkuasa umpamanya dan wujudnya adalah dua hal yang berdiri dengan zatnya, yang tidak dapat dicapai keduanya itu dengan salah satu daripada indera yang 5, panca indera lah. Akan tetapi yang pertama mempunyai sebab yang dia timbul daripadanya, dan sebab itu adalah kudrah, kekuasaan, sedangkan yang kedua tidak mempunyai sebab. Apa yang saya terangkan tadi? Dia guna kudrah lah. Tapi kalau Zaid qadir, orang tak faham sangat. Zaid qadir, jangan pakai Allah qadir lah kan. Zaid qadir, dia bagi contoh sebab Zaid ada kudrah. Bila Zaid ada kudrah, kita panggil Zaid qadir. Sama je, Zaid alim, kalau Zaid ada ilmu. Zaid ada ilmu, kita panggil Zaid alim. Sama, Zaid ada kudrah, kita panggil Zaid qadir. Tapi Zaid wujud, itu tak ada sebab. Sebab dia Zaid lah, zat Zaid dia. Tak ada sebab lain. Kalau ilmu kan dia bukan zat Zaid, dia benda lain. Kudrah benda lain. So itu maksudnya. Itu yang apa yang saya terangkan tadi, itu dia apa yang dia jelaskan. Wa hadza dhabitun lil hali nafsiyah wa kullu halin qa'imatin bi zatin ghairu mu'allalatin bi illatin tusamma sifatan nafsiyatan wa hiya allati la tu'qalu az-zatu biduniha ay la tutasawwaru az-zatu bil aqli wa tudraku illa bi sifatiha an-nafsiyati katahayyuzi lil jirmi salah tu. Fa innaka in tasawwartahu wa adrakta annahu mutahayyizun. Dan inilah dhabit, kaedah ataupun ukuran bagi hal nafsiyah, sifat nafsiyah. Dan setiap hal yang berdiri dengan zat dalam keadaan tidak disebabkan dengan suatu sebab dinamakan sifat nafsiyah. Dan dia, yakni sifat nafsiyah itu adalah sesuatu yang zat tidak bisa, maksudnya tidak boleh difahami dengan tanpa dia. Artinya tidak ditasawurkan, tidak dapat digambarkan. Maksudnya tidak dapat digambarkan akan zat itu, yakni tidak dapatkan dia kecuali dengan sifatnya yang nafsiyah, seperti tahayyuz, mengambil tempat bagi jirim. Maka sesungguhnya jika engkau telah mentasawurnya, yakni engkau telah mendapatkannya, menggambarkannya. Tasawur tu menggambarkannya, yakni jirim tersebut, nescaya engkau dapat bahawa dia memang mengambil tempat atau mengambil ruang. Ini dia dah masuk bab lain sikit sebenarnya. Dia nak bagi contoh. Dia bagi contoh sifat nafsiyah. Kemudian dia nak bagi contoh yang lain bagi sifat nafsiyah selain wujud. Dia dah makin berkembang. Tak apa, nanti saya baca dulu. Jadi dapat diketahui melalui ibarat ini bahawa dhabit daripada hal nafsiyah ada dua.
Yakni yang pertama, setiap hal yang berdiri dengan zat dalam keadaan tidak disebabkan dengan satu sebab. Yang kedua, sesuatu zat tidak bisa difahami dengan tanpa dia. Sebab dinamakan wujud itu hal nafsiah dengan mengenai diri adalah kerana hal tersebut hanya melazimi diri, yakni zat. Berbeza dengan hal maknawiyah kerana dia di samping melazimi zat juga melazimi beberapa makna. Pada ibarat tersebut, kata-kata tudraku adalah tafsiran dari kata tutasawwaru. Demikian pula dengan adrakta adalah tafsiran bagi tasawwarta. Wa ala hadzal qaul wa huwa kaunul wujudi halan fazatullahi ta'ala ghairu wujudihi wa zatul hawadis ghairu wujudatiha. Dan berdasarkan pendapat ini, yakni keadaan wujud itu sebagai hal, maka zat Allah Ta'ala adalah selain wujudnya dan zat segala yang baharu adalah selain wujud-wujudnya. Okey. Jadi hal bagi zat itu dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Apa yang dia nak terangkan di sini, hal bagi zat itu iaitu wujud itu dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Kemudian dihuraikan lagi satu, sifat nafsiyah ni ada dua jenis. Sifat nafsiyah ni ada dua jenis. Okey, satu wujud lah. Wujud itu sifat nafsiyah. Okey, saya wujud, kan, kita semua wujud, sifat nafsiyah kita wujud. Kemudian Allah pun wujud, sifat nafsiyah Allah wujud. Cuma nanti beza dia apa? Beza wujud Allah dengan wujud kita itu nanti masuk dalam bab seterusnya, iaitu bab qidam dan baqa. Di situ dibezakan antara wujud Allah dan wujud kita lah. Okey, di sini nak terangkan makna sifat nafsiyah. Bagi Allah Ta'ala ada satu saja sifat nafsiyah, iaitu wujud. Tapi dia bagi contoh yang lain, jirim. Dia kata jirim tadi kan. Maksudnya termasuklah contohnya manusia lah. Contohnya manusia. Manusia termasuk jirim. So ada lagi contoh sifat nafsiyah yang lain selain daripada wujud kepada jirim lah, kepada manusia, kepada benda yang baharu selain Allah. Allah tidak. Allah tidak ada sifat nafsiyah melainkan wujud saja. Sifat nafsiyah Allah satu saja, wujud. Tapi macam manusia, jirim, contohnya manusia, dia selain daripada wujud, sifat nafsiyah dia wujud, dia ada lagi sifat nafsiyah lain. Apa dia? Iaitu tahayyuz. Apa itu tahayyuz? Mengambil ruang, bertempat. Mengambil ruang ataupun bertempat, atau bahasa Arab dia dipanggil tahayyuz. Itu pun sebenarnya termasuk sifat nafsiyah. So manusia ini ada beberapa sifat nafsiyah dia. Yang pertama dia wujud. Yang kedua dia mengambil ruang. So mengambil ruang ini adalah sifat nafsiyah bagi manusia. Bahkan bagi semua jirim lah, semua benda mengambil ruang. Maka itu sifat nafsiyah. Mengambil ruang itu, tahayyuz itu sifat nafsiyah bagi jirim. Tetapi bukan sifat nafsiyah bagi Allah. Sifat nafsiyah bagi Allah satu saja, iaitu wujud. Kenapa mengambil ruang itu dikatakan sifat nafsiyah? Bertempat itu dikatakan sifat nafsiyah bagi jirim atau bagi manusia lah contohnya. Sebab apa? Kita tak boleh gambarkan manusia tak ambil, dia kata tak boleh digambarkan manusia tak mengambil tempat. Manusia tak mengambil. Bila kita tengok manusia kan, manusia ni ataupun jirim lah, ada tak yang tak mengambil tempat? Cuba bagi satu contoh. Bagi satu contoh benda ataupun manusia lah. Manusia tu termasuk benda lah, benda yang wujud kan, yang tidak mengambil tempat. Ada? Siapa boleh bagi tahu? Saya bagi RM10. Siapa boleh bagi tahu ada benda yang tak bertempat ataupun tak mengambil ruang? Saya bagi RM10. Tak ada. Maksud dia kata kan, di sini kan dia kata, yang last dia kata tasawwarta, maksudnya kamu gambarkan. Maksudnya bukan gambarkan lah, gambarkan boleh je sebenarnya. Ulama kata kalau sekadar menggambarkan dalam kepala otak, benda tu tak mengambil tempat, boleh lagi dalam kepala otak. Di luar sini, wujud pada realiti maksudnya. Itu dia kata maksudnya tafsiran bagi adrakta. Adrakta maksudnya kita dapati di luar, di realiti ni. Pernah tengok tak pada realiti benda yang tak mengambil tempat, tak mengambil ruang? Ada? Tak ada kan? Maknanya semua benda mengambil tempat. Bila semua benda mengambil tempat, maksudnya dia tak mungkin dia tak mengambil tempat, maka itulah sifat nafsiyah.
Sifat nafsiah tu, benda tu tak mungkin terlepas daripada benda tu. Dia tak boleh terlepas daripada sifat tu. Dia mesti ada sifat tu, maka itu namanya sifat nafsiah. Contohnya Zaid wujud. Kita tak kira Zaid kadang-kadang wujud, kadang-kadang tak wujud. Mana boleh, selagi Zaid ada, dia mesti wujud. Tak mungkin kita nafikan wujud tu daripada Zaid selagi Zaid ada lah. Begitu juga selagi Zaid itu wujud dan ada, dia mesti mengambil tempat. Zaid hari ni dia tak mengambil tempat. Hari ni Zaid tak mengambil tempat. Sekejap lagi dia ambil tempat. Lepas tu dia akan tak mengambil tempat. Mustahil. Selagi Zaid ini wujud di dunia ni, dia akan mengambil tempat. Dia mati pun, dia akan mengambil tempat juga. Jadi tanam dan kubur lah. Jadi selain daripada wujud sebagai sifat nafsiah, benda atau jirim ataupun selain Allah lah, ada lagi sifat nafsiah yang lain. Contohnya dia panggil tahayyus. Itu dipanggil sifat nafsiah bagi manusia atau benda. Tetapi ada khilaf sebenarnya. Saya tak nak drag lagi panjang ni. Maknanya ada ulama tak setuju kata mengambil tempat itu sifat nafsiah. Tapi hukum dia sama. Tak mungkin wujud di alam nyata ni, pada realiti itu, benda tak mengambil tempat, itu mustahil. Cuma dia tak nak namakan sifat nafsiah, dia namakan yang sebut, dia kata sifat lazim zati. Dipanggil lazim zati. Istilah je lain-lain, itu tak payah, itu panjang lagi pembahasan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup rasanya kot. Saya tengok ada apa, ada soalan pada pertemuan yang lepas, tanya pasal apa ni, Haji Nazri tanya pasal kita niat kita serah pada Allah Ta'ala. Itu maknanya ana mukmin insya-Allah tu kan, kita niat kita serah pada Allah, itu tak ada masalah. Maksudnya memanglah kita, maknanya kita ana mukmin insya-Allah tu maksudnya kita memang serahkan kepada Allah. Kita tak tahu, kita yakinlah kita ni memang orang beriman, tapi bila kita mati nanti, Allah Ta'ala terima ke tidak, anggap kita ni beriman ke tidak, wallahualam, kita serah pada Allah Ta'ala. Itu tak apa. Yang tak boleh tu kita ragu, aku ni beriman, tak tahulah, insya-Allah kot. Insya-Allah yang menunjukkan keraguan itu yang tak boleh. Tapi insya-Allah tu maksudnya kita gantungkan kepada Allah Ta'ala, sama ada ambil barakat ataupun di akhirat nanti, entah Allah anggap kita beriman atau tidak, wallahualam. Itu tak apalah. Satu lagi soalan tanya tentang orang tu kejap kata Allah bertempat, kejap kata Allah Ta'ala, kejap kata Allah di aras, kejap Allah kata, dia kata Allah tak bertempat. Mungkin dia pening kot. Dia pun pening. Ada dia tengok ada ustaz mengajar kata Allah berada di aras. Ustaz-ustaz Wahabi contohnya kan. Kemudian bila dia belajar Syairah pula, kata Allah tak bertempat. Lepas tu dia pun pening. Kejap kata Allah bertempat, kejap Allah kata di aras. Itu nantilah kita bahas dalam sifat mukhalafah lil hawadis. Itu nanti penjelasan dia panjang. Sebab orang yang mengatakan Allah di atas aras tu sebenarnya apa dimaksud dia. Ada orang maksud dia kata sebab Quran kata macam tu. Itu nanti lain lagi dia punya penerangan dia. Atau dia kata memanglah Allah dekat atas. Lain lagi. Di kita sebenarnya ada penjelasan. Kita tak boleh terus tuduh orang tu mujassimah ke orang tu nak menyamakan Allah, menjisimkan Allah ke, tak boleh. Kerana dia pun tak tahu, dia cakap, dia dengar ustaz tu kata, dia pun ikut. Dia pun tak faham apa maksud ustaz tu. Yang ustaz-ustaz sekarang ni yang kata kami ikut Quran hadis salafus soleh, dia orang kata macam tu, itu pun dia pun tak dia faham ke tidak apa yang dimaksudkan salafus soleh. Itu benda akidah ni kena teliti. Tak boleh kita nak judge orang terus cap dia. Tapi kita katalah zahir dia memang dia, bila dia kata Allah di atas, zahirnya lah dia memang dia menempatkan Allah Ta'ala lah. Maknanya menjisimkan Allah Ta'ala, melazimkan sifat-sifat jisim. Mengambil tempat tu kan sifat nafsiah jisim. Allah tak ada sifat nafsiah mengambil tempat. Bila dia kata Quran yang kata, betul ke Quran kata? Itu yang kita nak bahas nanti insya-Allah. Nanti bab dalam mukhalafah lil haudi akan ada, semua pembahasan akan ada. Dah lepas pun saya bila ada soalan ni memang ada kaitan dengan akidah. Masalahnya bukan tempat pembahasan dia. Pembahasan Allah tu di atas aras atau tidak, bertempat tidak, pembahasan dia ada dalam mukhalafah lil hawadis. Nanti di sini pun akan ada nanti kemudian wujud Allah tu tidak bertempat. Itu nanti kita bahas kemudian. Cukup Wallahualam. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala.
Apa yang tak baik kelemahan salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan bagi taufik kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.